Baik tuan-tuan dan puan-puan, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini bulan yang baiklah. Sebagaimana ayat yang dibacakan tadi tentang matlamat untuk kita melakukan ibadah puasa, iaitulah la'allakum tattaqun. Moga-moga kita ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu matlamat dia, tujuan kita melaksanakan ibadah puasa. Cuma kadang-kadang niat kita tu lari sikit. Nawai itu tujuan kita tu lari sikit. Maklumlah 11 bulan dah kita makan. 11 bulan kita makan, BMI kita pun barangkali dah terlebih lah. Ya. Lu tengok badan suami tengok isteri, nampak tempun, elok kan. Ya, isteri pun kata kat suami, nampak pun abang mengandung macam 6 bulan, 7 bulan dah. Kan? Jadi dengan kedatangan bulan Ramadan ni kita rasa bersyukur. Sebab apa? Sebab kita boleh mengurangkan berat badan kita, boleh membakar lemak-lemak, boleh mengurangkan lemak-lemak badan kita. Jadi sebarangkali itu antara tujuan kita melaksanakan ibadah puasa. Sebab itu kadang-kadang setengah orang ni berat. Sebab itu asas kita melaksanakan ibadah puasa ini ialah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, dia berpuasa pada bulan Ramadan, asas puasanya, nawaitunya, niatnya, matlamatnya imanan, atas asas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu asas yang pertama. Kita buat tu kerana iman kepada Allah. Jadi kita dah ada iman, kita nak suburkan, nak jaga iman kita ni daripada dirosakkan. Jadi dengan melaksanakan perintah-perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu hari ini banyak anasir-anasir, pahaman-pahaman yang cuba merosakkan iman kita, kepercayaan kita, keyakinan kita, nak merosakkan akidah tauhid kita kepada Allah, nak merosakkan kepercayaan kita kepada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu pahaman yang mengajar supaya kita ini berpegang kepada Al-Quran. Betul tak betul? Betul. Pahaman ini mengajar kepada kita supaya membaca Al-Quran. Betul tak betul? Betul. Dia suruh kita baca Quran, betul. Dia suruh pegang dengan Quran elok-elok, betul. Dia suruh hayati Quran, betul. Dan pahaman ini menyatakan lagi bahawa Al-Quran pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai baris. Betul tak betul? Quran tak ada baris. Quran zaman kita ada baris. Yang ni zaman kita mula dibariskan. Mula dibariskan sejak ribuan tahun yang dulu lah. Tapi Quran zaman Rasulullah tak ada baris. Quran zaman Rasulullah tidak ada baris. Sebab itu kita baca Fatihah pun kita baca beza. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaum. Kita baca maliki. Ada qiraat, ada bacaan dia baca malaka yaumiddin. Dia baca malaka, dia tak baca maliki. Salah satu sebabnya kita nampak punca dia, Quran zaman Rasulullah tidak mempunyai baris. Baris atas tak ada, baris bawah tak ada, baris depan tak ada, fathah tak ada, kasrah tak ada, dhammah tak ada, sukun pun tak ada, tanwin pun tak ada. Jadi kenyataan itu kenyataan yang betul. Kita tanya guru-guru Quran, betul. Quran zaman Rasulullah tidak ada baris. Bahkan bukan saja tidak ada baris, Quran zaman Rasulullah tidak mempunyai titik. Titik tak ada. Jadi kita tak tahu beza ba, ta, tak tahu je. Sebab tulisan dia sama. Jim, ha, kha sama aja, tak ada titik belakang. Fa dengan qaf. Kalau sambung tu fa boleh baca, qaf boleh baca. Kalau ba, nun sama juga, ba, ta, sa, nun. Rumah dia sama aja kalau sambung. Sebab itu ada bacaan dia kata fatabayyanu, ada bacaan kata fatasabbatu. Ijja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila seorang fasik membawa berita kepada kamu sampai satu perkhabaran,
orang tampal maklumat sekian, kita baca dalam Twitter, baca dalam Facebook, baca dalam email sekian-sekian. Jangan percaya lagi. Allah Ta'ala mengajar kepada kita, fatabayyanu. Cari bukti dulu. Bayyinah, fatabayyanu. Fatabayyanun. Waw alif. 7 huruf. Fatabayyanu, cari bukti. Tetapi ada qiraat, ada bacaan, dia baca in ja'akum fasiqun binaba'in fatathabbatu. Fatathabbata waw alif. Fatathabbatu. Rumah dia sama. Fatabayyanu, fatathabbatu. Fatabayyanu. Daya kan? Fatabayyanu. Fa sama fa, ta sama ta. Fata. Bay. Fatatha. Rumah dia sama kan? Fa dengan ta sama. Fatabayya. Fatathabba. Sama juga. Fatabayyanu. Nu. Fatathabbatu. Sama juga. Tak ada titik. Jadi boleh baca fatabayyanu, boleh baca fatathabbatu. Tengoklah qiraat mana kita ambil. Tapi qiraat yang kita ada hari ini ialah fatabayyanu. Ada qiraat lain fatathabbatu, tahu tak? Tapi yang penting Quran tidak ada titik, tidak ada baris pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh kerana itu berlaku kekeliruan dalam masalah bacaan ini. Berlaku kekeliruan kalau tak ada baris, tak ada titik, menyebabkan barangkali ada yang baca a'udzu billahi minasyaitonir rahim. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang maha pengasih. Tak ada baris, tak ada titik. Mari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Rahman, yang kena rejam. Siapa kena rejam? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Jim, ha tu tak ada. Boleh baca ha, boleh baca jim pun tak ada titik juga. Dia akan jadi keliru kat situ. Tapi dalam Rasulullah tak ada masalah. Sebab sahabat mengaji dengan Rasulullah, mengaji dengan sama-sama sahabat. Kalau salah pun diperbetulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi zaman berlalu, mula ada salah bacaan, maka kena letak titik, kena letak baris. Sebab itu Quran yang ada titik, ada baris. Alhamdulillah. Kalau tidak, kita tak mengaji dah. Mulai mengaji yang tu je. Macam mana nak betulkan bacaan Quran kita? Tetapi dah, ini masalah iman, masalah akidah kita. Ada pahaman dia suruh kita baca Quran, suruh mengaji Quran. Betul? Dia kata Quran tak ada baris. Betul? Maka oleh kerana Quran tidak ada baris, pahaman dia mengajar kepada kita supaya membaca Al-Quran dengan dibaris atas semuanya. Baris atas semuanya. Cuba baca. Bayangkan. Ambil bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Buang baris. Baca baris atas belakang. Bismi. Basama. Allah ala laha. Ar-Rahman ala rahamana. Ar-Rahim ala rohayama. Basama ala laha ala rahamana ala rohayama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ala hamada roba ala alamayna. Maliki yaumiddin. Malaka. Malaka itu kemarin ni. Malaka yawama. Yaumi yawama. Ala dayana. Baca orang ya. Ini mula dia masuk tak betul. Mula-mula dia begitu. Betul Quran ni. Kena baca Quran. Kena mengaji Quran. Betul, Quran tak ada baris zaman Rasulullah. Betul, Quran tak ada titik zaman Rasulullah. Betul. Maka dia masuk anda betulnya pula. Kita baca Quran baris atas semua. Dia merosakkan sikit-sikit. Itu pahamannya nak merosakkan iman kita. Senang. Senang kita nak tahu. Tapi masalah kita ialah dia gunakan Quran lagi. Dia masih gunakan Quran. Dia masih gunakan hadis Rasulullah. Kalau mari seorang tok syekh, seorang ustaz, seorang tok guru mengajar, jangan ikut Quran, itu senang. Kita tahu dah tak betul. Jangan pakai hadis Rasulullah, senang, itu dah tak betul lah.
Tapi dia suruh kita guna Quran, dia suruh kita guna hadis, tapi dia mula masuk dalam masalah macam mana nak gunakan Quran, macam mana nak faham Quran dengan cara yang tidak sebenarnya. Ini masalah iman kita. Jadi sebab itu nak jaga iman kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam masalah puasa ini ialah man shoma ramadhana imanan, sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan atas dasar iman. Yang keduanya ihtisaban, mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita buat ni kerana pahala. Buat kerana pahala okey lagi tu tak apa. Pasal apa buat sekian, oh pahalanya sekian. Pasal apa baca Quran, pahalanya sekian. Kalau boleh khatam Quran dalam bulan Ramadan, alhamdulillah. Boleh khatam 2 kali, alhamdulillah. Boleh khatam 3 kali, alhamdulillah. Tak boleh khatam pun boleh khatam setengah Quran pun alhamdulillah. Kita baca surah sekian, ada fadilat sekian, ada fadilat tu. Kita nak ganjaran pahala tu. Misalnya Rasulullah kata kalau baca qul huwallahu ahad sekali sampai habis qul huwallahu ahad, pahalanya sama dengan 1/3 Quran. Kita baca 2 kali seolah-olah 2/3 Quran. Kita baca 3 kali seolah-olah khatam 1 Quran. Pas semayang zuhur tu, habis semayang zuhur tu keluar nak masuk pejabat kedua, alhamdulillah aku boleh khatam Quran tadi. Baru hari pertama, hari 3, hari Senin ni hari 3. Baru 3 hari puasa boleh khatam Quran lah. Ini makam tinggi ni. Esok hari Selasa pula lepas semayang zuhur tu sama-sama nak tak boleh makan apa kan. Nanti masuk pejabat kedua tu, alhamdulillah hari boleh khatam lagi sekali. Ni mulai repot kan Ustaz Islam. Ustaz, doktor ni ada staff kita ni pelik ni. Khatam Quran 2 hari dah khatam Quran. Hari Senin dah khatam Quran. Hari Selasa pun khatam Quran lagi. Cuba Ustaz tengok, Ustaz Islam tengok Quran. Baca Allah ya. Baca Allah sekali 1/3 Quran, 2 kali 3 kali 3 khatam dah Quran tu, pahala dah. Seolah-olah khatam Quran. Bukan sehari sekali, sehari 5 kali. Pas semayang subuh kat surau, alhamdulillah khatam Quran dah hari ni. Saja keluar surau kat sini, alhamdulillah. Lepas bayar asal, alhamdulillah khatam Quran dah 3 kali hari. Tiada dah tahu kan pahala. Tak apa, tak ada masalah. Boleh. Nak pahala tu. Sambil bawa kereta nak balik pun, sambil duduk jalan bandar Ramadan, boleh khatam Quran 10 kali juga. Kan? 30 kali baca, 10 kali khatam Quran, seolah-olah. Sebab itu pahala belakang tu. Kita baca apa pun pahala. Baca Quran je. Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Rasulullah kata bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemohon syafaat kepada orang yang membaca. Kita baca ayat lazim alhamdulillah dapat pahala, baca yasin alhamdulillah dapat pahala, baca surah Kahfi alhamdulillah dapat pahala. Apa saja yang kita faham tidak ada pahala. Jadi kita buat itu kan apa? Yang pertama iman, yang keduanya ihtisaban, mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Atas asas dua sahajalah. Atas asas dua ni maksudnya ialah kita buat semata-mata ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Buat semata-mata ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Saya nak tanya sini, siapa yang rasa-rasa dia ikhlas buat amal ibadah? Cuba katakan. Tak tahu ni aku. Siapa rasa sembahyang tarawih tu dia memang ikhlas tiap-tiap malam nak sembahyang tarawih? Puasa tu tak apalah. Puasa tu tak tanya lah ikhlas tak ikhlas pun kena buat juga kan. Jangan kata pula pasal apa? Ni pasal tak puasa ni. Rasa tak boleh ikhlas hari ni, tak boleh puasa. Yang tu tak boleh. Jahat lelaki risau habis batal. Perempuan kata ni pakcik tadi tak puasa lah. Pakcik rasa pagi tadi tak boleh ikhlas, makan sahur lah, tak boleh ikhlas. Tak boleh tu. Yang tu tak ada tu. Tu puasa tak timbul. Ikhlas pun kena buat, tak ikhlas pun kena buat. Yang kita nak cara ni masalah sunat. Sembahyang tarawih. Siapa rasa dia ikhlas? Siapa rasa tak ikhlas? Tak juga. Sembahyang ke tak sembahyang? Dia tak boleh nak jawab, dia tak sembahyang. Kacau lah tu. Tak tahu siapa ada kita ikhlas. Tak tahu. Siapa kita buat program tadarus Quran?
kat sini. Jabatan ni buat tadarus, buat ada kumpul, ada bilik kecil ke surau, kita nak buat tadarus Quran. Antara pukul 1, pukul 2, siapa yang lapar, sila masuk sini, daftar, kita baca Quran setakat mana boleh baca. Jadi ikutlah program tu. Tiap hari kerja masuk baca Quran pukul 1, 1:30, pergi sembahyang zuhur, masuk kerja balik. Tapi dia buat tu lah. Aku buat ni ikhlas kan tak ikhlas? Ataupun kerana ikut program saja. Ikut program, orang buat, aku buat. Kalau aku tak buat ni, orang kata apa pula. Kalau tak buat, orang lain tak ada nak sembang apa, aku masuk sekali boleh. Nak sembang-sembang sambil baca Quran tu. Nak pergi makan lain, tempat lain tak ada lah. Nak pergi cari kedai-kedai yang jual, asal tak ada pun kawasan ni tak ada pun. Payah orang kedai belakang kawasan ni kan. Kan? Nampak ada staff kita tu, isyarah seorang tu tak puasa lah. Kedai mana kan? Kedai sekali dia, orang tahu. Kawasan kita tak usah mana kan. Kalau kawasan Kuala Lumpur tu payah sikit. Sini payah, kita nak buat jahat. Payah sikit. Jadi baik lah kan. Jadi kita tak tahu sama ada kita ikhlas ataupun tidak. Ya? Saya sendiri pun tuan-tuan, perempuan, saya pun tak tahu sama ada saya ikhlas ataupun tidak. Hingga berlaku satu peristiwa. Allah Ta'ala nak tunjuk sama ada ikhlas ataupun tidak kepada saya, bukan kepada orang lain, kepada saya. Orang panggil saya bagi tazkirah bulan Ramadan. Orang panggil bagi tazkirah bulan Ramadan. Bila panggil tazkirah, saya pun pergilah semayang Isyak berjamaah. Lepas semayang Isyak berjamaah, semayang sunat Ba'diyah Isyak. Lepas semayang Ba'diyah Isyak, semayang tarawih 8 rakaat. Habis semayang tarawih 8 rakaat, dia berhenti, stop, dia tak sambung witir. Dia suruh buat tazkirah dulu. Saya pun duduklah nak buat tazkirah, duduk atas kerusi itu. Saya pun tanya kerusi, Haji, hari ni nak tazkirah berapa minit ni? Pengurusi kata, Ustaz hari ni, Ustaz tazkirah malam ni 30 minit. 30 minit. Masa yang diperuntukkan 30 minit. Lama orang tazkirah. Sebab kita nak sempat nak sambung witir kan. Jadi saya pun nak mula tazkirah. Jadi bila mula tazkirah tu saya tengok suasana. Malam tu, malam awal Ramadan. Awal-awal Ramadan. Malam kedua, malam ketiga Ramadan. Masya Allah, masjid surau, Masya Allah, Tabarakallah, penuh, padat, berlimpah. Dan masyarakat di surau tu, walaupun tarawih dah habis 8 rakaat, mereka tak bergaliak keluar daripada surau, tunggu. Jadi oleh kerana malam tu malam awal-awal Ramadan, jemaah di surau tu bersemangat nak dengar tazkirah, maka masa yang diperuntukkan 30 minit, saya tambah lagi 30 minit, jadi 1 jam. Tazkirah Ramadan malam tu 1 jam. Okeylah, habis tazkirah 1 jam. Nak sambunglah sembahyang witir. Saya pun diri, dia orang tarik kerusi masuk balik, meja pun tarik masuk balik. Saya pun diri belakang tu imam. Imam pun diri balik, betulkan mikrofon dia, betulkan kopiah dia, serban dia, betulkan jubah dia. Bilal pun datang dari sebelah saya. Kami berdua diri belakang tu imam, tunggu orang tak masuk. Saf tamah. Tak ada siapa masuk saf tamah ni. Duduk diri belakang tu imam, nikmat. Tunggu tak ada siapa masuk. Saya pun beralih belakang. Beralih tengok orang pakat keluar daripada surau. Orang pakat duduk jalan ratok nak keluar dari surau. Saya pun kata kat Bilal, orang tak mau sembahyang apa witir dah Bilal, tak apalah, kita tunggu sekejap. Tunggu orang keluar. Habis orang keluar daripada surau, adalah 10 orang. Kira-kira tengok ada 10 orang belakang imam nak sembahyang witir. Jadi kita boleh mula tu. Bilal pun bagi tahu imam boleh mula dah sembahyang. 10 orang. Surau lebih kurang besar ni. Sekali dengan perempuan lebih kurang panjang ni surau. Tinggal kami tu imam, tinggal kami 10 orang. Satu saf tak sampai. Jadi bila nak mula witir tu imam tengok semua dah elok dah, tu imam pun kemas tempat dia, duduk diri tempat dia. Tu imam pun berkata usolli sunnata at-tarawih raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Semayang apa? Semayang tarawih lagi berapa rakaat? Lagi 12 rakaat. Rupa-rupanya surau tu buat 20 rakaat. Saya Allah. Semayang witir kan semayang tarawih. Kalau hati ni semayang. Tok imam dah
dah takbir Allahu Akbar dah. Kita pun Allahu Akbar tarawih, Allahu Akbar. Tok imam macam panjang tak? Kami tinggal 10 orang, tok imam macam panjang. Nak habis 2 rakaat tu Allahu Akbar. 5-6 minit juga. 2 rakaat. Tak apalah. Hati dah mula cuak dah berat ni. Yang habis, bawa habis 10 rakaat dah. Ada 10 rakaat lagi tarawih. Bila tok imam bagi salam yang salam tu, 2 rakaat yang sambung tadi tu, 8 orang lari, cerah. Tinggal kami 2 orang belakang tok imam. Saya dengan tok Bilal. Kami sambung lagi 2 rakaat. Allahu Akbar. Surau Zali tuan-tuan, tinggal kita 2 orang belakang tok imam. Sambung semayang, tak ada siapa masuk. Tak ada siapa masuk, tinggal kami 2 orang belakang tok imam. Habis 10 rakaat tarawih, tambah lagi witir 3 rakaat, 13 rakaat. 3 orang kami semayang. Allah seperak, Allah apa. Dia kita masuk semayang. Kita duk kali keluar, duduk keluar untuk jaga orang. Orang tu makan bihun sup, mi goreng, bihun goreng, teh kari tu. Dia duk jerit, tambah lagi makan. Kita duk semayang 3 orang. Malam tu baru tahu tak ikhlas. Baru tahu. Saya tak tahu tu imam ikhlas tak ikhlas. Saya tak tahu Bilal ikhlas tak ikhlas. Saya tak tahu. Tapi saya rasa imam pun tak ikhlas. Aku ni kalau tak jadi tu imam malam ni aku tak semayang. Bilal pun barangkali dia kata aku pun kalau tak tugas Bilal mana aku pun tak semayang. Saya rasa ya. Tapi saya yakin saya tak ikhlas malam tu. Mayang boleh apa? Takut kat orang. Malu kat orang. Orang panggil aku ustaz. Ustaz pula bagi tazkirah. Suruh banyakkan amal ibadat bulan Ramadan ni. Baca Quran banyak-banyak. Suruh semayang banyak-banyak. Suruh semayang tahajud. Suruh tarawih banyak-banyak. Kalau aku balik kan orang kata apa tengok. Tengok ustaz ulang balik tu. Kan? Nak balik tak boleh dari sini. Kena jumpa musik dulu. Kan? Jadi tak boleh lah. Tunggu juga semayang. Kami habis semayang 3 orang kami malam 11:30 malam. Surau Sa'id. Allah Akbar habis semayang tu keluar tu kursi ada lagi tunggu. Siap dia tarik apa semua bihun goreng sikit. Dia kata bagus ustaz semayang malam ni ustaz. Malam tu baru tu tengok. Jadi tuan-tuan kena sama ada tuan-tuan yang lain tak. Kadang-kadang kita pergi semayang tu pasal kita pengurusi surau. Kita ada jawatan dalam masyarakat, orang lantik kita pengurusi surau, orang lantik kita pengurusi dakwah. Kita pun nak buat program semayang tarawih sekian, tazkirah sekian, kuliah subuh sekian. Kita duk marah orang tak datang. Apa masyarakat kita ni malas nak semayang dan sebagainya. Tiba-tiba tahun depan kita tak nak jawatan. Orang tak pergi kita jawatan. Kita sibuk tak mau ambil jawatan. Kita pun rasa malas nak pergi surau. Masa tu baru nampak kita ikhlas tak ikhlas. Baru nampak. Masa kita ada jawatan kita tak nampak. Orang nanti kita Dr. Rahman. Pengarah Pusat Islam nanti sebagai imam 10 malam. Oh semangat datang. Semangat. Malam tak diterima Allah. Tinggal ni. Semayang makan tu dotik. Semayang tu kan. Dia akan jadi itu. Bukan kita nak sabar. Contoh. Kita akan asal. Ya. Tak ada kita. Jadi bila Allah Ta'ala tunjuk tu baru kita tahu sama ada kita ikhlas atau tidak. Ya. Jadi sejak malam itulah barulah saya tahu nilai ikhlas. Tanda kita ikhlas, kita semangat, kita rajin buat amal ibadah walaupun kita tak ada jawatan. Walaupun orang tak tengok kita. Kalau kita tak ikhlas, bila kita ada jawatan, kita rajin, tak ada jawatan, kita tak rajin. Kalau kita tak ikhlas, orang nampak, kita rajin. Orang tak nampak, kita tak rajin. Sebab itu semayang tahajud itu nilainya sangat tinggi sebab orang tak nampak. Tapi kita sanggup bangun 4:30 pagi, pukul 5 pagi nak semayang tahajud. Maknanya nilai ikhlas kita tu sangat-sangat tinggi sebab orang tak nampak. Kita semayang sunat biasa tu orang nampak. Orang nampak. Bukan mana tak ikhlas lagi tak. Tapi kadang-kadang boleh bercampur gaul di antara ikhlas dan tidak. Jadi sejak malam itulah saya berani kata saya tak ikhlas kalau saya tak ikhlas. Tahu sudah berlaku satu peristiwa. Saya semayang bagi ceramah kuliah maghrib hari Sabtu malam Ahad di Gombak. Bagi ceramah. Bila bagi ceramah, habis ceramah 8.45 malam. Habis bagi ceramah 8.45 malam.
nak sembahyang Isyak lepas setengah kan. Jadi sebelum sembahyang Isyak, nazir masjid, pengurusi masjid kata, tuan-tuan, agenda kita malam ni ialah kita akan sembahyang Isyak berjamaah. Lepas sembahyang Isyak berjamaah, kita akan makan-makan. Lepas makan-makan, kita akan sembahyang sunat gerhana bulan. Saya pula, ada gerhana bulan pula. Aku nak makan-makan dan lari balik lah. Tak apalah, sembahyang Isyak, lepas tu sembahyang Mahdian, lepas tu masuk dewan makan. Orang makan kat ruang masjid lah. Masuk tepi tempat tu, imam tu ada bilik kan. Makan kat situ, makan nasi biryani pada tu. Makan sambil duduk sembang. Saya pun tanya pengurusi masjid, Tuan Haji, gerhana bulan malam ni masuk berapa? Tuan Haji tu jawab, dia kata gerhana bulan start pukul 9 malam Ustaz. Tengok jam 9.20. Tak boleh lari lah. Kalau pukul 10 tu boleh lari lagi. Nampak lagi ni nak lari dulu balik dulu lah. Dah waktu dah masuk dah. Jadi tak boleh nak lari. Saya pun kata kat terima Imam nak baca surah apa pada ni? Imam tu hafiz Quran. Budak hafiz Quran. Imam kata saya nak baca surah Al-Baqarah. Saya susah ni. Saya pun kata kat imam, boleh kata imam baca surah Baqarah. Nampak ke darah banyak sangat tu. Dia kata boleh, insyaAllah. Bila dia confident, saya pun lagi hati. Saya pun rasa tak ikhlas, tak ada arzulah. Tak ada arzulah aku nak sembahyang ni. Jadi saya kata kat nazir masjid, Tuan Haji, saya rasa saya tak sembahyang ikut malam ni. Saya tak sembahyang malam ni ikut gerhana bulan. Pasal apa Ustaz? Dia mula nak marah kan. Saya pun kata, saya rasa tak berapa ikhlas malam ni. Cakap ni terang, saya rasa tak berapa ikhlas malam ni. Tuan Haji pun kata, tak apalah Ustaz, sembahyang sunat je, kan ada apa pun. Alhamdulillah. Habis makan. Saya pun salam balik. Nak keluar daripada masjid tu, orang keluar tu, orang sudah makan, nak tunggu sembahyang gerhana bulan. Jadi bila nak jalan tu, orang tanya, Ustaz, nak mana Ustaz? Saya pun tunjuk perut ni, asal nak pergi tandah kan? Kita nak pergi. Saya pun pergi tandah. Di tandah seorang-seorang, orang pun masuk. Bilal pun as-salatu jami'ah. Orang makan masuk. Imam pun usalli sunnatul khusuf raka'ataini imaman lillah. Aku sembahyang sunat gerhana bulan 2 rakaat kan Allahu Akbar. Orang pun tengok Allahu Akbar. Bila rasa orang dah Allahu Akbar belakang, saya pun lari keluar. Pergi ke kereta belakang. Buka kereta. Tu imam pun baca Fatihah. Saya pun tutup pintu kereta, start ini buka kitab. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Saya pun pakai lagi tiga. Tu imam Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Saya kata alhamdulillah tak sembahyang. Tu imam baca surah Baqarah pada ni. Nak bubuh dia masuk. Tu imam sambung, "Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin." Allahu akbar. Saya kata aku semayang ke tak apa? Semayang tu. Ingat nak baca sampai habis. Juzuk lah. Dia baca 2 ayat je rukuk tu ni. Kalau semayang tak apa. Tapi nak masuk semayang Injil start dah. Dia kata Ustaz dah masukkan lepas semayang. Nazir masjid kata, ya Ustaz ada apa pula? Tadi rasa tak ikhlas. Dia ikhlas pula. Malu mana balik dah. Balik tak semayang. Tapi berani kata tak ikhlas. Kenapa? Pasal kita kena. Kenapa? Kerana dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita buat amal ibadah itu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hari akhirat kelak dibawa buku amalan-amalan kita, amalan baik kita, amalan jahat kita, dibentangkan di hadapan kita, akan dihisab oleh Allah Subhanahu.
Barangkali kita datang tu amalan baik kita bertimbun, amalan jahat kita sikit je. Amalan baik kita banyak. Kita pun rasa bangga dan nak masuk syurga apa semua, amalan baik kita banyak. Tetapi tuan-tuan dan puan, sebelum amalan kita ditimbang, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk padam amalan-amalan baik kita. Allah Taala suruh padam. Amalan baik kita ni kita buat ni. Kita sembahyang sunat ke, sembahyang tarawih ke, baca Quran ke, bersedekah ke, apa ke, padam. Malaikat tanya, ya Allah, kenapa nak padam? Ni dia buat baik ni, sembahyang tarawih ni. Bukan buat jahat, sembahyang tarawih ni. Ustaz lah ni. Ustaz ni suara lah ni. Barangkali malaikat dia lah. Allah Ta'ala bagi tahu kaedah dia, prinsip dia. Apa juga amalan, kalau niatnya itu bukan kerana Allah, amalan yang bukan kerana Allah, amalan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kaedah. Sampai di akhirat nanti baru dilaksanakan kaedah. Buat amalan ikhlas kerana Allah tu. Di dunia tak nampak lagi. Di dunia kita buat amal ibadat, kita buat ikhlas. Kita sembahyang, kita nak puasa, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahr Ramadan lillahi ta'ala. Kita niat, asal niat kita tu, ujung tu kita kata aku puasa kerana Allah Ta'ala. Kita sembahyang, kita sebut lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca Quran lillahi ta'ala, kerana semua kita sebut kerana Allah Ta'ala. Jadi barangkali malaikat tulis amalan kita itu kerana Allah, tapi malaikat pun tak tahu sama ada kita ikhlas atau tidak. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu barangkali kita. Kadang-kadang kita tahu kita ikhlas, kadang-kadang kita tak tahu sama ada kita ikhlas atau tidak. Tapi masalah kita suka tuduh orang tak ikhlas. Kita suka orang tu suka bergerak depan-depan, dia bukan ikhlas dia nak tu. Dia nak tunjuk itu. Macam mana kita boleh tahu orang tak ikhlas? Macam mana kita boleh tahu? Dah, kalau dia ikhlas dia tak tunjuk, dia sedekah senang-senang. Aku macam aku suka senang-senang. Kita buat contoh kita kan. Aku tak pernah nampak dia sedekah. Sedekah kan tak sedekah aku tahu. Dia duk kata dia sedekah senang-senang je. Kan? Dan bang tak nak sedekah, cuma dia nak buat helah, tak mau sedekah. Sedekah senang-senang tu betul kita. Jadi kadang-kadang bila kita pakai sedekah senang-senang, tak nak apa sedekah. Dia aku ikhlas, aku tak kena sedekah tunjuk-tunjuk ke bawah. Tak nak apa sedekah. Jadi kita nak tuduh orang. Tuduh orang tak ikhlas sembahyang sunat, tuduh orang tak ikhlas baca Quran, tuduh orang tak ikhlas kerana buat gini depan orang, tuduh orang tak ikhlas kerana bersedekah depan orang dan sebagainya. Sedangkan Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran, in tubadus sadaqati fa ni'mai, kalau kamu tunjukkan sedekah, kamu zahirkan sedekah depan orang ramai, fa ni'mai, itu satu perbuatan yang baik, mulia. Baik, Allah Ta'ala puji. Menzahirkan sedekah baik. Supaya apa? Supaya jadi contoh ikutan kepada orang lain. Jadi orang lain jadi kata apa? Orang sedekah depan-depan jangan kata apa? Tak usah kata ikhlas, kata ikhlas, kita tak tahu. Fani imah yang Allah Ta'ala puji. Buat replika cek besar-besar. Bagi penyampaian hadiah, sedekah, derma. Okey, tak apa. Panggil media, tak apa. Ikhlas tak ikhlas kita tak tahu. Tapi ini satu perbuatan baik. Cukup. Allah Ta'ala dah puji dah. In tubdus sadaqat fa ni'mah. Kalau kamu zahirkan sedekah, itu satu perbuatan baik. Kemudian kata Allah, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Sebaliknya kalau kamu sembunyikan sedekah, kamu bagi sengat-sengat sedekah tu, fa huwa khairul lakum. Itu pun satu perkara yang baik juga. Tak ada masalah. Jadi nak zahirkan sedekah pun apa? Nak sembunyikan sedekah pun apa? Yang penting bagi sedekah. Nak zahirkan sembahyang sunat pun tak apa, nak sembunyikan sembahyang sunat pun tak apa. Yang penting buat sembahyang. Jadi kita tak perlu tuduh orang ikhlas ataupun tidak. Kerana yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang buat amalan tu kita sendiri kadang-kadang kita tahu kita ikhlas ataupun tidak. Jadi sebab itu dalam melakukan amal ibadah ini mesti betulkan keimanan kepada Allah dan ihtisaban mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga itu masalah puasa, begitu juga masalah kita melakukan amal ibadah pada malam hari. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban." Sesiapa yang qiyam Ramadan,
Qama Ramadhan. Yang tadi shoma, berpuasa. Yang ini qama Ramadhan. Siapa yang bulan Ramadan dia qama. Qama ni bukan bermakna koma. Esok mula puasa, Rasulullah kata siapa qama bulan Ramadan. Lepas sembahyang subuh, sahur-sahur sembahyang subuh, qama sampai pukul 3 petang. Alhamdulillah aku masuk hadis ni. Siapa-siapa yang qama bulan Ramadan, lena subuh-subuh. Tak qama makna bangun. Hadis ni untuk malam ni. Siapa yang qama bangun malam hari, maknanya daripada sembahyang maghrib, sembahyang isyak tu dia mula qiyam Ramadan tu. Qiyam Ramadan dah. Dia sembahyang tarawih, dia sembahyang witir, dia sembahyang sunat sekian, dia baca Quran, dia berzikir kepada Allah, dia bersedekah dan sebagainya. Itu semua masuk dalam qama. Besoknya bangun tahajud, baca Quran pagi esok, berzikir kepada Allah, makan sahur, itu masuk qama. Melakukan qiyam Ramadan, malam hari buat ibadat. Qiyam Ramadan. Jadi kita buat apa ibadat malam-malam hari? Kita sembahyang tarawih, nak sembahyang 8 pun tak apa, 20 pun tak apa. Kalau rasa malam ni rajin sikit, nak buat lebih daripada 20, buat lebih daripada 20 pun tak apa. Kalau rasa malam ni malas nak buat 12 rakaat, buat 12 rakaat pun tak apa. Kalau rasa malam ni letih sangat, kerja banyak, malam ni nak buat 8 pun tak apa. Malam ni sangat letih, nak buat 4 rakaat, buat 4 rakaat tarawih pun tak apa. Malam ni letih sangat, tak mau buat langsung, tak apa. Benda sunat. Pun balik dah, letih sangat, masya-Allah, pening kepala, tak kerja banyak, kerja pejabat ni banyak sangat. Nak kena sembang dulu mesyuarat dan mesyuarat ni. Letih sangat, masya balik lena dulu. Esok kita bangun sembahyang tahajud. Jangan kita paksa diri kita. Baik juga kita paksa, tapi kita paksa tu menyebabkan kita rasa benci kepada ibadat. Tak baik kan? Kita balik rehat dulu, relax jap. Ataupun orang tengah sembahyang, kita duduk belakang dulu. Duduk belakang, relax tu, sembang. Orang ambil dah 4 rakaat, 8 rakaat, baru kita nak masuklah. Relax, buat ibadat tarawih tu relax. Tak perlu nak paksa diri. Jadi bila kita dah sembahyang tarawih pun masuk dalam hadis ni kan. Tak boleh sembahyang. Misalnya ada yang kerja sebagai shift, kat security, dia tak boleh sembahyang waktu kerja tu kan. Dia tak boleh tinggal pos dia nak jaga. Adakah dia tak masuk hadis ni? Dia boleh buat waktu lain. Pagi esok dia boleh sembahyang lagi sunat. Dia boleh sembahyang seorang-seorang dia. Kat tempat kerja tu sembahyang seorang-seorang dia. Dia masuk nanti dalam hadis man qama Ramadan. Jadi banyak amal ibadat tu yang boleh kita buat. Ini hadis sahih menyatakan siapa yang qiyam Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala daripada Allah, maka ganjarannya juga ialah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampunkan baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Habis dosa-dosanya. Jadi tarawih itu fadilat dia. Cuma kadang-kadang dalam masyarakat kita disebarkan hadis-hadis yang tak betul ya. Misalnya hadis malam pertama kita buat amal ibadat tarawih, pahalanya demikian. Fadilat malam pertama kalau tak salah saya, kalau tarawih malam ni tarawih diampunkan dosa-dosanya semua sekali, seolah-olah baru dilahirkan semula. Ini tarawih malam ni fadilat. Malam kedua pula apa fadilat dia tak ingat dah. Malam ketiga, malam keempat seolah-olah baca kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Quran. Malam kedua dihapuskan dosa dia dan dosa ibu bapa. Itu malam kedua. Ada riwayat hadis. Tapi saya nak beritahu hadis ni, ikut kajian ulama-ulama hadis ni nampak kayaknya hadis palsu. Hadis palsu. Jadi kita tak boleh nak sebarkan dalam masyarakat kita, buat pamphlet, okey, edar kepada setiap orang ni fadilat tarawih tiap malam. Kenapa? Kerana hadis itu palsu. Macam mana kita tahu hadis palsu? Ulama buat kajian lah. Yang pertama, tak jumpa hadis itu dalam kitab sahih. Sahih Bukhari tak ada, Sahih Muslim tak ada, Sunan Abi Dawud tak ada, Sunan Tirmizi tak ada, Ibnu Majah tak ada, Nasa'i tak ada, Daruqutni tak ada, Muwatta' Malik tak ada. Kitab-kitab hadis tak ada. Kemudian bila tengok dalam kitab-kitab hadis palsu, ada ulama tulis hadis palsu, pun tak jumpa juga hadis itu. Dalam kitab hadis sunan, hadis sahih pun tak ada, dalam kitab hadis palsu pun tak ada. Ulama dalam zaman 500 tahun 600 hijrah tu cari hadis tak jumpa lagi, hadis belum ada. Hadis tu baru muncul je. Baru muncul. Misalnya dalam satu kitab Turratun Nasihin, mutiara-mutiara para penasihat. Dia sebut hadis ni daripada Zainal Ali, fadilat tarawih tiap malam. Jadi ulama dulu tak tahu hadis ni. Kalau mereka tahu, mereka masukkan hadis ni sama ada sahih ke, dhaif ke, hasan ke,
Boleh pakai ke ataupun hadis ini palsu? Jadi ulama tak tahu sebab apa? Sebab belum dijumpai oleh ribuan para ulama itu. Mana hadis itu baru muncul. Jadi kita nampak kepalsuan hadis itu. Tapi maka mana hadis itu palsu, tak ada fadilat langsung. Fadilat dia man qama Ramadan. Siapa yang qiyam Ramadan tadi tu buat ibadat malam hari dengan penuh iman dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min. Diampunkan baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Ini buat ibadat. Ini jangan cuma kita nak buat amal ibadat ni, asal yang pentingnya ialah kita buat sekadar kemampuan kita buat istiqamah, kita buat menurut panduan pedoman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting buat istiqamah. Buat istiqamah tu sangat penting. Masalah kita semangat hubung jam 4 jam 5 dah malam ni. Malam ni mesti jam 4 jam 5 dah. Kan? Penuh masjid, penuh surau. Yang tak pernah nampak batang hidung kat masjid pun alhamdulillah malam ni nampak. Kan? Tak pernah nampak seminggu sekali je. Seminggu sekali itu pun lambat-lambat dah. Orang dah nak masuk doa dah. Khutbah, jemaah doa tu baru sampai. Kalau sembahyang macam Islam kita tak gerai-gerai, tapi kalau sembahyang kat luar dekat Kuala Lumpur tu sampai awal pula. 15 minit nak zuhur sampai dah, tapi tak masuk masjid. Dia tinggal kat luar tu makan mi musuh dulu. Makan air jam sampai doa khutbah baru dia masuk. Dia ambil wuduk. Tu imam habis sembahyang jemaah kat tempat dia baru berangkat agama baru dia masuk. Seminggu sekali orang ni. Lepas tu dia luar awal ni. Lepas tu parking. Double parking kita kacau orang dah. Dah lah masuk lambat, balik cepat. Jadi malam ni kita semangat. Tapi semangat kita tu, kita pun jam 4 jam 5 malam ni 2-3 hari kita mula slow. Masuk minggu depan, seminggu royuk hilang, tak nampak lah. Hilang. Lepas tu malam kita suruh pergi lagi surau. Relax dulu. Ya satu dulu relax, mayang syak dulu relax, makan isak opok sebatang. Tapi orang sembahyang. Lagi nampak orang mula suruh kita masuklah. Saya punya style itu. Relax dulu jangan bukan ni kita bukan satu dah. Mayang orang nak mau tidur di belakang aja. Masuk pula. Esok kita buat juga sikit, naik sikit. Kalau tunggu sembahyang habis 20 rakaat 3 hari tu tak ada. Kita buat sikit. Jadi yang kita tadarus sikit kita dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pergi surau dulu, pergi masjid satu masjid pergi lewat, pergi isyak, azan isyak pergi. Bila pergi azan isyak tak boleh masuk masjid, penuh. Orang limpah kat luar. Kita pula tak bawa sejarah. Jadi nak semayang tak sakit, tak boleh semayang. Tunggu semayang isyak habis, semayang isyak tengok tak boleh masuk juga. Saya tak bayang ni. Saya pun ambil untuk pergi jalan surau lain. Dari masjid pergi surau. Surau melimpah juga. Saya pergi surau kedua, melimpah juga. Pergi surau ketiga melimpah. Pergi surau keempat melimpah juga. Satu masjid 4 surau melimpah belakang tak boleh masuk. Saya pun balik semayang isyak seorang-seorang. Tak boleh masuk. Itu malam pertama, malam ni. 2-3 malam dia ziarah pula kawasan tu. Boleh masuk lah. Boleh masuk separuh. Dia mula hilang. Juga tu kita nak buat amalan ni istiqamah. Masalah kita ialah bila kita buat amal ibadat ni kita tak istiqamah. Sedangkan kata para ulama, kita nak buat amal ibadah ni bukan sekadar bulan Ramadan, tapi kita nak buat sampai berlangsung habis daripada bulan Ramadan. Sebab itu ulama-ulama tasawuf dia kata kalau nak jadikan amalan tu kekal dalam diri kita kena buat amalan tu selama 40 hari. Kita nak biasakan kita baca Quran tu, kena bagi baca Quran 40 hari. InsyaAllah bila kita buat 40 hari tu, kita tak akan tinggal dengan Quran dah. Kita rasa tak sedar, kenapa tak baca Quran, tak buat apa ni? Baca Quran lagi. Kita akan baca Quran. Sebab apa? Sebab dia darah dalam kita, melekat dalam diri. 40 hari. Kita dah 30 hari dah, 29 hari, 30 hari dah, lagi 10 hari ni. Kita habis 30 hari tu raya, kita mula hilang. Jadi amalan tu tak boleh lekat lagi tu. Hilang pun, lanjut. Ramadan terlepas pula.
Hilang tu bila? Hilang tu malam raya. Esok raya kata ayah kan duduk depan TV tengok berita, tak 8 subuh penyimpan mohon besar menyatakan esok raya. Bila esok raya pakat nak pergi masjid, tak pergi surau dah. Yang pergi tu untuk imam. Aku pun kalau tak tugas untuk imam pada dia, aku pun tak main gak tadi. Yang pergi tu Bilal. Bilal ada 3, 2 orang tak datang. Yang datang buat tugas malam tu je. Yang lain dah kat rumah. Oh tak ada apa dah, tarawih tak ada malam ni, tak yakin dah. Okay, malam tu tak pergi Isyak. Pagi esok subuh pun tak ada orang. Tapi pukul 8 pagi esok penuh masjid, penuh surau. Ada kat rumah. Nak kata Isyak malam ni nak pergi jalan cari barang kan, mungkin juga lah. Subuh tak kata nak jalan orang pun. Tak mungkin nak pergi jalan barang. Ada rumah tapi tak datang surau, tak datang masjid. Pukul 8 pagi dah penuh. Jadi makna kita dah gagal. Kita gagal malam raya, gagal pagi raya. Malam tu pagi esok raya 2 Syawal 3 Syawal tak ada lagi, hilang. Sebab apa? Sebab belum lekat lagi, belum istiqamah lagi tu amalan. Bahkan tak istiqamah tu kerana tak ikhlas. Bila tak ikhlas dia payah istiqamah. Sebab itu kita nak membetulkan niat kita, barulah amalan itu kita buat sikit-sikit berterusan, insya-Allah dia akan istiqamah. Maka sebab itu kalau kita baca dalam surah Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala menjadikan mati wal hayata juga hidup. Hikmah kejadian itu ialah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji di kalangan kita siapakah di kalangan kita yang ahsanu amala, terlebih elok amalannya. Apa makna terlebih elok amalan? Terlebih elok amalan ini kata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, ada 2 syarat. Syarat yang pertama akhlasu, yang lebih ikhlas kerana Allah. Syarat yang keduanya aswabuhu, yang paling baik, yang paling bertepatan dengan Quran, mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 syarat ini. Yang pertama ikhlas, yang kedua bertepatan dengan Quran, mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak mau ikut pun, tapi kalau niat ikhlas insya-Allah Allah Taala terima. Tapi kalau ikut, tapi kalau tak ikhlas Allah Taala tak terima. Syarat yang pertama ikhlas. Katalah kita buat amalan tak betul sikit. Tak betul sikit. Tapi kalau ikhlas insya-Allah Allah Taala terima. Boleh terima. Sebab itu amalan kita ni dia ada 2 peringkat. Satu peringkat sah tak sah, batal tak batal. Yang tu kita boleh tanya ustaz-ustaz. Kita boleh baca buku, batal kan tak batal? Sah kan tak sah kan? Korek telinga ke, korek hidung kan, kita boleh tanya. Kita boleh tanya, batal tak batal, sah tak sah, itu kita boleh tanya. Ya? Sebab itu dalam kajian modern ni, kalau kita sakit lah, kata sakit perut, masuk, jumpa doktor, dia masuk alat, masuk dalam, alat apa nama tu, masuk dalam perut kita. Itu tak batal tu. Sebab sebahagian besar ulama modern dia pendapat tak batal, sebab dia kira bukan makanan, masuk keluar balik. Masuk keluar balik. Kita derma darah, dia derma darah siang ni, cuma tak pernah sabar lah. Sebab bila kita derma darah, lepas tu kita nak minum air minum, dia bagi biskut sikit makan. Kan? Macam mana? Kita derma malam. Ataupun kita derma dekat-dekat nak buka puasa 6-7 derma, lebih kurang 10 minit, dapat dah 1 pint darah je. Tak 5 minit, terus buka puasa, okey lah. Tapi derma darah tak batal, cucuk. Tak batal. Keluarkan darah, dia bukan masuk darah, keluar darah. Kalau darah tu keluar masuk balik tak apa juga, sebab dia bukan rongga terbuka. Lebih sikit dia masuk balik ke, adalah cara. Itu masalah batal tak batal kita boleh bincang. Boleh bincang. Kita boleh tanya ahli hukum. Tapi naik satu peringkat lagi, kita nak tanya ustaz. Puasa saya Allah Ta'ala terima kan tak terima? Saya sembahyang tarawih malam tadi ustaz, saya rasa begini-begini, Allah Ta'ala terima kan tak terima? Ya ustaz jawab, aku tak tahu, aku pun tak tahu Allah Ta'ala terima ke amalan ibadat aku ni, aku tak tahu. Tak boleh jawab, payah nak jawab. Sebab apa? Sebab kita tak tahu. Ini kerja Allah Ta'ala, ini urusan Allah. Urusan sah batal tu, ulama dah letak syarat dah, senang. Ada hadisnya begini-begini, okey. Tak ikut syaratnya, batal lah, senang. Tapi terima tak terima, itu kerja Allah Ta'ala.
Jadi kita tak boleh nak tanya. Kita tak boleh nak tanya, Ustaz, saya ni ahli syurga ke ahli neraka? Takkan boleh. Kalau ada ustaz jawab, saya rasa kak dia ahli syurga ni. Ataupun saya rasa saya dapat mimpi kak ni macam ahli neraka. Itu je langsung juga kak kena sedekah kat saya banyak-banyak. Setiap bulan kena sedekah kepada saya. Baru boleh menjadi ahli syurga. Itu dia nak ambil kesempatan. Jadi nak tentukan syurga, confirm kawan ni ahli syurga, confirm kawan ni ahli neraka, itu bukan kerja manusia. Itu bukan kerja manusia. Nak confirm kata amalan tu diterima, amalan tu tak diterima, itu bukan kerja manusia. Cuma kita boleh confirm ahli syurga secara umum. Siapa beriman, saya boleh jamin syurga. Siapa nak syurga, saya boleh jamin. Siapa beriman, beramal soleh, syurga. Takat tu je. Allah Ta'ala sebut takat tu je. Rasulullah pun sebut takat tu je. Tapi nak confirm seorang-seorang, kita boleh. Siapa beriman, beramal soleh, syurga. Siapa dia? Wallahu'alam. Serah, masing-masing buat amal yang tidak. Hakikat sebenarnya, Allahu yahkumu bainakum yawmal qiyamati fima kuntum fihi takhtalifun. Allah Ta'ala akan hukum, akan buat keputusan pada hari kiamat dalam masalah yang kamu perselisihkan. Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nak meningkatkan amal kita, bukan sah tak sah, naik satu lagi level. Amalan kita Allah Ta'ala terima atau tidak. Sebab itu lepas sembahyang, imam biasa akan berdoa, Allahumma taqabbal minna salatan tammah. Terimalah daripada kami solat kami. Lepas habis baca doa pun, bangun tu, imam akan kata lagi, taqabbalallahu minna wa minkum. Kita menjawab, taqabbal ya karim. Ya Allah, terimalah daripada kami, daripada kamu semua. Ya Allah, terimalah. Semayang lah. Sah lah. Tapi masalah terima tu, tak tahu lagi. Sebab itu ulama-ulama dulu, bila lepas, sebelum bulan Ramadan, dia doa, minta sampai bulan Ramadan. Bila habis puasa Ramadan, dia doa apa? Doa minta Allah Ta'ala terima pula amal ibadat. Ya Allah, terimalah amal ibadat, terima. Tak tahu sama ada Allah Ta'ala terima atau tidak. Jadi bagi level kita kena naik sikit. Bukan sekadar sah, tak sah, batal, tak batal, tapi naik sampai penerimaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nak jamin syurga, nak kata kawan ni ahli neraka, itu tak ada siapa boleh tentukan. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak boleh tentukan, melainkan beberapa orang yang ada wahyu. Misalnya 10 sahabat Nabi itu kan, Abu Bakar, Umar, itu ada wahyu, Rasulullah sebut okeylah. Sampai ada satu sahabat namanya Utsman bin Maz'ud radhiyallahu anhu. Dia meninggal dunia. Utsman bin Maz'ud datang Rasulullah ziarah, datang seorang makcik ziarah. Makcik ni kata, wallahi, demi Allah aku saksi, kata Allah muliakan kamu. Makcik ni kata kepada jenazah Utsman bin Maz'ud. Dia cakap dengan mayat. Mayat tak cakap lah. Wallahi demi Allah, aku bersaksi kepada kamu wahai Utsman, Allah telah muliakan kamu. Rasulullah duduk dekat makcik tu. Rasulullah tanya makcik tu, ya makcik, macam mana makcik tahu kata Allah muliakan Uthman ni? Macam mana makcik boleh tahu? Mana Rasulullah pun tak tahu. Cuma Rasulullah kata, wa inni la arju lahul khaira. Cuma aku berharap bagi Uthman ni akan kebaikan. Rasulullah kata aku berharap dia. Rasulullah tak confirm juga. Sebab apa? Sebab tidak ada wahyu ketika itu. Jadi bukan semua sahabat Nabi 100 ribu itu dijamin oleh Rasulullah, tak ya? Hanya beberapa orang saja yang dijamin oleh Rasulullah kerana ada wahyu. Jadi kalau kita hari ini nak jamin syurga setiap orang itu tidak ada dalam sadar itu. Cuma umum, siapa beriman beramal soleh syurga. Siapa tak beriman tak beramal soleh. Jadi sebab itulah kita nak tingkatkan amal ibadah kita. Buatlah amal ibadah kita. Kita sembahyang sunat, kita tahajud, kita puasa dan sebagainya. Jaga supaya ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akhir sekali satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Sesiapa yang tidak meninggalkan cakap bohong, amalan-amalan berkaitan cakap bohong, falaysa lillahi hajat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berkehendak untuk dia meninggalkan makan dan juga minumnya. Dalam arti kata, orang yang tidak menjaga akhlaknya masih lagi melakukan amalan-amalan keji, amalan-amalan yang tidak elok, walaupun dia berpuasa
maka puasanya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sama-sama kita tingkatkan amal ibadah kita. Moga-moga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian sekadar itu, wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.